supaya kita boleh kembangkan kemahiran dalam kalangan pemain industri sedia ada maupun juga bagi sektor swasta yang ingin menawarkan kemahiran tambahan buat pekerja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita pastikan bagi soalan kedua tadi memang kita buka sebenarnya kursus-kursus dan juga latihan-latihan yang boleh diterjemahkan kepada pengiktirafan berbentuk sijil, diploma dan sebagainya kepada atlet-atlet kita juga. Kita ada pelbagai program sama ada di bawah MIS, itu Majlis Sukan Negara, ataupun di bawah setiap institusi ataupun agensi KBS. Institut Sukan Negara juga tawarkan kursus kejurulatihan. Di bawah KBS kita tawarkan kursus latihan pengurusan. Ini semua memang terus-menerus secara internal ditawarkan kepada atlet-atlet yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Untuk soalan terakhir, boleh Yang Hormat, nanti kita susunlah lepas-lepas monsun nanti. Tuan Haji Muhammad Misbahul Munir bin Mastuki Tarik Punta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terang lagi bersuluh soalan saya nombor 10. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa memberi perhatian terhadap isu kekurangan bekalas beras putih tempatan di pasaran yang melanda negara sejak tahun 2023. Dalam hal ini, Kementerian berusaha dengan pelbagai pendekatan bagi memastikan keberadaan bekalan beras putih tempatan ada di pasaran mampu untuk memenuhi keperluan pengguna. Antara pendekatan yang diambil oleh Kementerian adalah mengedar beras putih tempatan melalui program jualan dan outlet di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA serta rantaian pasar raya yang terpilih. Bermula dari bulan Jun 2023 sehingga 19 hari bulan September 2024, sebanyak 6 juta kampit beras putih tempatan 10 kg telah diedarkan oleh FAMA, LPP dan juga pemborong. Walau bagaimanapun, Kementerian tidak menafikan masih terdapat premis-premis runcit seperti kedai runcit dan pasar raya yang tidak memperoleh bekalan beras putih tempatan. Situasi ini perlu diberi perhatian agar rakyat terutamanya di kawasan luar bandar mendapat akses kepada bekalan beras putih tempatan. Dalam usaha untuk menangani isu keberadaan beras putih tempatan di pasaran, Kementerian kini giat melaksanakan rombakan strategi melalui pelaksanaan reformasi industri padi dan beras. Antara langkah yang diambil dalam pelaksanaan reformasi ini adalah seperti berikut. Yang pertama, pemantapan tata kelola melalui pengasingan kuasa melibatkan bahagian pembangunan industri padi, kawal selia padi beras dan wakil kerajaan dalam padi beras nasional berhad ataupun BERNAS. Yang kedua, untuk mewujudkan peraturan baru melarang percampuran beras putih tempatan dengan beras putih import. Yang ketiga, untuk menggabungkan penguatkuasaan di bawah kementerian bagi memperkukuh kawal selia sektor agromakanan. Dan yang keempat, mereformasikan Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun NAFAS. Justru Kementerian berharap segala usaha yang sedang dilaksanakan ini untuk mereformasikan sektor padi dan beras akan mendapat sokongan daripada semua pihak demi kebaikan serta masa depan industri padi dan beras negara. Sekian dan terima kasih. Tarik Punta. Terima kasih, Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat bila mendapati beras tempatan tidak ada di pasar raya ataupun di kedai-kedai runcit? Ada yang mengatakan dakwaan beras yang dihantar, padi yang dihantar ke kilang pengeluar padi
pada waktu pagi, petang pesawat tu nak beli padi jadi beras import, tak ada beras tempatan. Mengapa ini berlaku? Dan adakah kerajaan memantau kilang-kilang pengeluar padi di seluruh negara bagi mengesan ke mana hilangnya padi-padi tempatan yang hari ini dihantar, petang dah jadi beras import? Kalau ini berlaku, apa tindakan yang kerajaan mesti buat ke atas kilang-kilang padi tersebut? Kalau tak berlaku, ke mana perginya hilang beras tempatan? Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Itulah sebab ahli yang berhormat kita akan mewujudkan peraturan yang baru. Yang pertama kita kena siasat dulu. Minta bahagian kawal selia padi beras dan sebagainya untuk pergi ke kilang-kilang melawat. Adakah betul bahawa tuduhan itu ada campuran di antara beras putih tempatan dan beras import berlaku? Dan sekiranya berlaku, kita perlu mewujudkan peraturan yang baru untuk memastikan bahawa beras putih tempatan itu mesti ada bekalan akses untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Sekian dan terima kasih. Puan Speaker, saya nak kemukakan soalan tambahan yang berkaitan Yang dengan... Berhormat Jelebu, saya bagi Patan Lupa. Oh, bukan Jelebu Terima kasih Puan Speaker. Baru-baru ini Kerajaan Sarawak telah mengumumkan peruntukan 500 juta untuk pembangunan jelapang padi di negeri Sarawak. Jadi saya ingin tahu apakah pihak Kerajaan Persekutuan dan Kementerian respon terhadap permintaan Kerajaan Sarawak iaitu mengharapkan tambahan 500 juta daripada pihak kementerian demi untuk melihat industri ataupun jelapang padi beras kita ini kekal stabil dan mencukupi untuk kegunaan rakyat Malaysia. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih yang berhormat. Pertamanya kementerian menyambut baik dan ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah mengumumkan pelaburan sebanyak 500 juta ringgit untuk meningkatkan lagi pengeluaran hasil padi dan juga beras di negeri Sarawak. Isu ini tuan-tuan puan-puan, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, khususnya dalam menyediakan tanah-tanah supaya kerajaan persekutuan boleh bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk meningkatkan lagi hasil pertanian khususnya padi dan beras negara kita. Kita daripada kerajaan persekutuan akan sentiasa menyokong dan mencari juga peruntukan dan dana untuk menyuntik, membantu, meningkatkan, mengoptimumkan potensi daripada kerajaan negeri untuk menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Sekian dan terima kasih. Speaker, kerana beras ni, isu beras ni, Speaker, soalan penting. seterusnya Datuk Boleh Seri tambah, Speaker? Haji Jalaluddin bin Haji alias Jelebu untuk soalan seterusnya. Soalan tambahan. Soalan seterusnya, soalan nombor 11. Oh, saya punya soalan. Okeylah. Saya tarik balik untuk tanya soalan tambahan. Tapi beras putih tempatan ni, Speaker, penting untuk kita tanya. Tapi Soalan Speaker dah tak 11. bagi. Saya tanyalah soalan 11, Speaker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih YB Jelebu. Tuan Yang Dipertua, setakat 23 September 2024, seramai 96,857 orang pelajar sedang menerima kemudahan tajaan pinjaman pelajaran mara di dalam dan juga di luar negara. Pecahan tajaan pinjaman pelajaran mara dalam dan luar negara adalah seperti berikut. Dalam negara 90,919 orang pelajar, luar negara 5,938 orang pelajar. Berkaitan peratusan kutipan semula bayaran bagi pinjaman pelajaran mara, kutipan pada tahun 2023 adalah sebanyak 100%. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk 2023 sasaran kita 300 juta. Manakala bagi tahun 2024 setakat suku tahun ketiga, peratusan kutipan bagi pinjaman pelajaran telah pun mencapai 70% daripada jumlah sasaran yang ditetapkan sebanyak 400 juta. Terima kasih. Jelebu.
Datuk Seri Speaker, saya nak satu kebergantungan pelajar bumi putra ada kepada pinjaman mara ya. Yang ni kita tak boleh elak. Tapi syarat nak dapatkan pinjaman ni Datuk Seri Speaker, selain daripada beberapa syarat yang berkaitan dengan kewangan dan sebagainya, ibu bapa kepada peminjam ini harus berada dalam senarai yang bersih, tidak berada dalam senarai hitam mara. Oleh kerana ada beberapa faktor, ibu bapa tak bayar pinjaman dan anak mendapat tempias, anak tak dapat pinjaman mara ni. Saya nak tanya dua soalan kerana saya takkan tanya lagi soalan tambahan selepas ini. Soalan pertama, Datuk Speaker senyum, saya ucapkan terima kasih. Soalan pertama saya, Datuk Speaker, berapa jumlah peminjam mara yang berada dalam blacklist dengan senarai hitam yang ada sekarang? Berapa jumlah kita sekarang ni? Dan apa langkah kementerian untuk mengurangkan senarai hitam yang ada backlog ataupun yang terbengkalai ni lah, apa langkah kementerian? Dan tambahan satu lagi last Speaker ialah apakah langkah-langkah ataupun perancangan mara untuk memperhalusi dan melonggarkan syarat yang berkaitan ibu bapa yang telah disenarai hitam. Maknanya ibu bapa okeylah, tak apalah, biarlah anak buka fail baru, sekurang-kurangnya beri peluang untuk dia melanjutkan pelajaran. Menteri boleh jawab? Terima kasih. Terima kasih YB Jelbu. Untuk soalan pertama tadi, bilangan jumlah pelajar ataupun peminjam yang disenarai hitamkan sebanyak 97,866 orang, iaitu 49% daripada jumlah keseluruhan 197,348 orang peminjam aktif. Dan untuk makluman yang berhormat, Mara melaksanakan proses blacklist ni memandangkan orang kata sebagai satu langkah pengukuhan kepada pembayaran pinjaman mara. Dan untuk makluman yang berhormat, blacklist ni dikenakan ke atas peminjam-peminjam yang tidak dapat membayar dalam tempoh 3 bulan. Dan untuk makluman yang berhormat juga, sebenarnya blacklist ni cuma terangkum dalam pengurusan mara saja, tidak melibatkan agensi-agensi ataupun ekosistem yang lain. Dan bagi pinjaman kepada anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang ingin memohon bantuan ataupun pinjaman mara, sebenarnya agak mudah. Walaupun ibu bapa dia dalam dalam senarai blacklist, tetapi rundingan boleh dilaksanakan. Dan mara mengambil pelbagai kaedah. Asal bayar aja. Maksudnya jumlah tu boleh dikurangkan, ansuran tu boleh dikurangkan. Dan untuk memastikan pinjaman pelajar tu diluluskan, loan ataupun pinjaman ibu bapa tu tidak semestinya bayar keseluruhan, sebenarnya bayar tunggakan saja. Dan ini satu proses yang mudah dan memudahkan. Dan apa yang penting, proses pembayaran pinjaman yang diberi oleh mara ni dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Proses yang mudah saja, Yang Berhormat. Rundingan demi rundingan telah dibuat dan sebenarnya sebelum blacklist ni kita banyak sistem yang telah kita wujudkan. Contohnya kita buat Yang Berhormat boleh bagi jawapan tertulis. Okey, setakat itulah rundingan yang kita boleh buat. Terima kasih Datuk Ketua. Jawapan sudah lengkap, Menteri. Terima kasih Yang Pertua. Soalan saya hanya 2. Tidak pergi 3 sebagaimana Jelbu. Tadi dia kata 2 tapi 3. Ringkaskan. Pertama, berapakah jumlah penerima beasiswa daripada mara yang mana pelajar tidak perlu membayar? Dan bagaimanakah pemilihan ataupun kriteria yang dibuat untuk penerima beasiswa ini? Yang kedua ialah, apakah terdapat hasrat kerajaan hari ini mahu menjadikan pendidikan percuma seperti mana yang diimpikan oleh semua rakyat? Terima kasih, Yang Pertua. Untuk jawapan soalan yang pertama, berapa ramai yang pelajar yang tidak dikenakan sebarang bayaran? Untuk makluman Yang Berhormat, pinjaman mara ni kena dibayarkan. Maksudnya tidak ada seorang pun pelajar yang lari daripada ataupun
dikecualikan dari bayaran. Maksudnya tidak ada konsep beasiswa dalam pinjaman mara. Cuma dari sudut kadar pembayaran tu, kadar pembayaran tu yang dikurangkan berdasarkan keputusan CPGA yang mereka perolehi. Ada yang bayar cuma 50%, 30%, paling minimum 10%. Yang tu yang tapi 100% tak bayar tu memang tak ada. Konsep kita adalah pinjaman, pinjaman. Yang kedua dari sudut tata cara permohonan, yang ni berdasarkan kelayakan yang tertentu yang telah ditetapkanlah. Saya akan bagi orang tu kepada Yang Berhormat untuk jawapan yang lebih ringkas. Dan yang ketiga tadi tak ingat. Tak ada soalan. Pendidikan percuma. Dan setakat ini dalam konsep MARA lah, KKW, kita belum lagi memikirkan ataupun memberi sistem pendidikan percuma. Apa yang kita nak fokuskan sekarang adalah kita nak memberi peluang pendidikan kepada semua para pelajar di seluruh Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Pertua, Terima kasih, minta Yang Pertua Berhormat. sikit. Sejak bila peraturan mana yang mengatakan bahawa soalan tambahan boleh 2 atau 3? Sebab saya ni lama sudah dalam Dewan. Saya buka-buka tak pernah jumpa. Dia satu ya. Kenapa Arau? Arau 18.1. 18.1 dan 18.2. Yang Berhormat Arau, saya rasa Arau sudah dapat Ya, jawapan bukan. daripada... Tapi saya nak Yang Berhormat, saya nak rujuk kepada 36.3. Di sini disebut 36.3 adalah keputusan yang telah dibuat tak boleh dibuat semula. Tapi yang saya soal 18.1 18.2 ialah berhubung dengan jawapan menteri. Jawapan menteri dan speaker telah cadangkan saya tanya soalan lisan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat, soalan lisan di mana yang saya boleh bertanya? Sebab soalan lisan telah ditetapkan. Nak masuk bawah tinggi ahli satu pun tak boleh masuk. Boleh Jadi, masuk apa MQT. maksud soalan lisan ni? Boleh masuk MQT next week lah. Bukannya Mak, saya dah buat macam-macam cara saya tak dapat. Jadi saya ingin sebab Itu benda ni keputusan penting. speaker. Menteri Kalau telah tak bagi puas jawapan hati, yang salah. buat usul lagi, ya. Dunia sedang tanya sekarang 18.1. Jangan baja masa. Terima kasih. Jadi apa yang harus saya buat Yang Berhormat? Boleh rujuk kepada surat, buat pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan yang boleh diajukan ialah MQT next week atau next week pun boleh. Okey, terima kasih. Jadi seusaha Dewan tolong dengar arahan speaker. Terima kasih. Assalamualaikum. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR45 2024 Raun Undang-Undang Perbekalan 2025 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa raun undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Senarai pembahas untuk hari ini, YB Bangi, YB Kota Baru, YB Selayang, YB Putrajaya, YB Bakri, YB Kuala Kangsar, YB Pasir Gudang, YB Jerai, YB Tanjung PI, YB Padang Rengas, YB Puncak Borneo, YB Tangga Batu, YB Kota Belud, YB Kuala Langat, YB Tenggara dan YB Sibu. Terima kasih Speaker. Peraturan Dewan 18.1 Yang Berhormat Pekan. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, pejabat Tuan Yang di-Pertua telah menerima satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 daripada YB Pekan pada hari ini pukul 10.45 pagi. Oleh itu, usul tersebut tidak cukup 24 jam hari persidangan untuk diputuskan pada hari ini selaras dengan Peraturan Mesyuarat 18. Ianya masih dalam pertimbangan dan akan diputuskan kelak. Terima kasih. Yang Berhormat, apakah tajuk 18.1 yang dibawa? Boleh tanya YB Pekan nanti. Bangun beritahu. Sebab dia tanya benda tu cukup penting. Tak perlu jadi tanya saya di ingat sini, dia kena Yang bangun Berhormat beritahu Arau. tajuk apa. Rakyat Malaysia Saya tanya tajuk jemput Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Puan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Puan Speaker, saya ingin memulakan perbahasan saya dengan berkongsikan pengalaman saya. Baru-baru ini kami di Parlimen Bangi bersama dengan NGO, kami telah mengadakan program pemberian cermin mata percuma kepada pelajar dalam Parlimen Bangi.
Masa tu, Puan Speaker, ada seorang pelajar ni umurnya dalam lebih kurang 13-14 tahun. Dan bila saya berikan cermin mata, saya sarungkan cermin mata tu, pakaikan cermin mata tu pada dia, saya nampak mata dia terbuka dan bersinar. Dan dia tersenyum. Rupanya, Puan Speaker, anak ini umur dah 13-14 tahun, tak pernah memiliki cermin mata. Bayangkan dah berapa tahun bersekolah, belajar dah berapa tahun, tetapi tak pernah miliki cermin mata. Untuk kita, ahli-ahli Dewan ini dan ramai di luar sana, cermin mata ni is something yang kita dengan izin take for granted. Malahan saya tak pakai cermin mata. Tapi kalau saya nak beli spek hitam, tiap-tiap minggu pun rasanya boleh. Tapi untuk keluarga yang berhempas pulas mencari rezeki setiap hari, Puan Speaker, cermin mata bukanlah prioriti. Malahan ianya satu kemewahan. Jadi peristiwa ini menginsafkan saya, Puan Speaker. Ia mengingatkan saya mengapa kita berada di sini, mengapa saya berada di sini. Bukan untuk pangkat, bukan untuk harta, tapi untuk membawa perubahan positif. Saya masuk politik untuk tolong orang. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan saya peluang untuk berbuat demikian dalam ruang yang ada ini. Puan Speaker, saya nak mulakan perbahasan saya dengan menyentuh satu perkara, iaitu pembangunan insan masyarakat India. Saya sedar akan bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan kepada masyarakat India. Ada bantuan secara am kepada semua. Puan Speaker, kami tak ada peruntukan pun duk buat lama dah tu, dicerita oleh Bangi tu. Yang Berhormat Pendang, jangan berdiri tanpa kebenaran. Tak apalah, boleh beli dengan allowance ahli parlimen untuk bagi dekat ni. Banyak tu. Saya sedar akan bantuan-bantuan yang ditawarkan secara am kepada semua. Ada juga yang secara khusus di bawah Mitra dan Tekun Nasional. Program-program ini semua baik dan wajar diteruskan, Puan Speaker. Tetapi saya fikir kita perlu ada satu game changer untuk membantu masyarakat India. Di sini saya ingin mencadangkan supaya diwujudkan satu dana pendidikan masyarakat India untuk memberi bantuan pendidikan kepada mahasiswa India di seluruh negara. Saya tahu di bawah Mitra ada subsidi bantuan pengajian ijazah sarjana muda, siapa yang layak, saya difahamkan akan diberikan RM2,000. Tapi, Puan Speaker, kalau kita tengok sebenarnya RM2,000 ini tak banyak. Kalau kita nak beli laptop yang baik pun tak cukup. Jadi, saya ingin cadangkan bahawa di bawah dana yang saya cadangkan ni, mahasiswa India daripada keluarga berpendapatan rendah akan menerima RM20,000 one-off bagi membantu membiayai pendidikan mereka. Saya cadangkan dana permulaan sebanyak 100 juta diperuntukkan supaya ia boleh dimanfaatkan oleh lebih kurang 5,000 anak Malaysia berbangsa India setiap tahun. Mengapa saya cadangkan perkara ini adalah kerana ramai yang dapat masuk universiti, dapat masuk institusi pendidikan tinggi, tetapi disebabkan bahawa mereka datang daripada keluarga berpendapatan rendah, maka mereka memerlukan belanja yang tinggi. Ini lebih teruk, Puan Speaker, kalau mereka masuk ke institusi pengajian tinggi swasta, yang mana sudah tentu kalau mereka datang daripada keluarga yang kurang berpendapatan, maka ini akan menyebabkan pendapatan itu mereka harus gunakan untuk membayar yuran pendidikan dan sebagainya. Saya ingin tekankan di sini bahawa cadangan untuk membantu masyarakat India ini tidak bermakna kita abaikan kaum Melayu dan Bumiputra dan juga kaum-kaum lain seperti kaum Iban, Kadazan, Cina dan sebagainya. Cuma kita harus akui, Puan Speaker, bahawa masyarakat India selalunya terpinggir dan mereka dengan izin disproportionately disadvantaged dari pelbagai aspek termasuk pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Seterusnya, Puan Speaker, saya ingin menyentuh tentang game development dengan izin. Saya pernah nyatakan dalam Dewan ini bahawa saya seorang gamer. Saya main PS5, sebelum tu PS4. Saya ingin melihat
dalam negara kita, industri pembangunan permainan atau game development. Kita sudah melihat beberapa game yang telah dibangunkan di Malaysia seperti Giga Bash, No Straight Roads dan juga banyak lagi. Dan sekarang ini satu game lagi yang sedang dibangunkan oleh Todak Studios adalah game Mastra. Saya difahamkan MDEC juga ada memberi dana kepada beberapa game developer tempatan untuk membangunkan game. Ini perkara yang baik. Namun, jika kita benar-benar mahu melihat game yang bertaraf dunia datang daripada Malaysia, sokongan kerajaan tidak harus terhad kepada memberi dana saja. Kerajaan juga harus memberi sokongan untuk memasarkan game yang telah siap dibina. Sebab menyiapkan game ini bukan dengan izin end game-nya. Sebab lepas kita siapkan, kita kena put to the market dengan izin. Kita kena pasarkan. Dan di sini kerajaan boleh memainkan peranan untuk menjadikan game yang dibangunkan dalam Malaysia ini sebagai satu dengan izin showcase untuk menunjukkan kemampuan pembangun permainan ataupun game developer tempatan. Satu lagi perkara yang saya ingin cadangkan adalah adakan satu partnership atau perkongsian dengan pusat data. Sekarang ni kita dengar banyak pusat data yang ada dalam Malaysia ini yang telah dibina dan akan dibina. Jadi apalah salahnya jika ada satu partnership di antara mana-mana data center dengan game developer yang dimudah cara oleh pihak kerajaan supaya mereka boleh mungkin langgan kepada data ini, storan data awan ni dalam satu harga yang kurang daripada biasa untuk mereka gunakan dalam membangunkan game mereka. Jangan kita lupa bahawa antara sebab Jepun meninggalkan cultural footprint dengan izin yang meluas di seluruh dunia adalah kerana antaranya disebabkan game-game yang dibangunkan di negara Jepun dan kemudian diimport ke seluruh dunia seperti contohnya game Mario, Street Fighter dan baru-baru ini Yakuza Like a Dragon. Seterusnya, saya ingin menyentuh kepada kecerdasan buatan ataupun AI. AI ini memang kita tahu banyak manfaat. Kita tak boleh lari, kita tak boleh asingkan diri daripada AI. Tetapi pada masa yang sama, kita harus pastikan bahawa penggunaan AI ini diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti undang-undang sedia ada, pertimbangan moral dan juga impak terhadap tenaga kerja kita. Sesiapa pun sekarang ini, Puan Speaker, boleh buat imej dengan adanya AI. AI boleh jadi penyampai radio. AI boleh jadi penyampai berita. Dan apakah kesan AI ini kepada pereka grafik, kepada penyampai radio, kepada pembaca berita dan mungkin satu hari nanti kepada peguam macam saya, Puan Speaker. Ini kita harus perhalusi dan kita juga harus buat ini dengan kadar segera sebab AI ini kita tengok perkembangan dia begitu cepat, begitu pantas. Dan satu lagi perkara, Puan Speaker, saya berharap pihak kerajaan janganlah terlalu gairah untuk menggunakan imej yang dijanakan oleh AI ini dalam grafik rasmi. Kerajaan wajar terus memberi peluang kepada artis dan pereka grafik, masih ada nilai untuk kita angkat sentuhan manusia dalam mereka grafik. Seterusnya adalah berkenaan dengan pengangkutan awam. Tahun ini, Sosial Demokrasi Malaysia ada menerbitkan kertas dasar mengenai pengangkutan awam di Lembah Kelang. Dalam kertas tersebut, penggunaan pengangkutan awam di Lembah Kelang hanyalah 20% kalau nak bandingkan dengan kota-kota seperti Singapura, London dan Tokyo yang dalam lingkungan 80%. Untuk menggalakkan lagi penggunaan pengangkutan awam ini, kerajaan perlu membelanjakan wang untuk menyediakan satu rangkaian pengangkutan awam yang lengkap. Dan menurut kertas dasar Sosial Demokrasi Malaysia itu, kita di Lembah Kelang memerlukan lebih kurang 7,000 bas untuk melengkapkan rangkaian pengangkutan awam kita. Saya sambut baik perolehan 250 bas elektrik seperti yang telah diumumkan dalam belanjawan. Namun pada saya kerajaan melalui Kementerian Kewangan harus komited untuk menambah jumlah bas yang ada dalam Lembah Kelang. Jika tidak, dalam belanjawan ini kita boleh tengok dalam RMK ke-13 nanti sama ada kita akan ada satu komitmen untuk beli sehingga 7,000 bas untuk melengkapkan rangkaian ini.
Selain daripada itu, inisiatif tambang percuma kepada mahasiswa menggunakan aplikasi bus.my ini sudah tentu satu perkara yang baik dan akan melegakan mereka yang menggunakan. Dan juga saya ingin sentuh berkenaan dengan kemudahan van untuk anak-anak daripada stesen tren terpilih dengan bayaran hanya 50 sen. Ini juga perkara yang baik. Saya berharap bahawa perkhidmatan ini satu hari nanti akan dipanjangkan juga ke kawasan parlimen saya. Saya melihat bahawa kerajaan kini memang komited untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam melalui pelbagai langkah, termasuklah memberi dana kepada PBT untuk menyediakan 36 lokasi laluan pejalan kaki baru contohnya. Saya minta jika boleh disenaraikan lokasi-lokasi 36 lokasi tersebut. Saya juga telah menerima makluman bahawa suatu lebuh raya yang dirancangkan dalam kawasan saya iaitu lebuh raya Putrajaya Bangi. Pandangan berkaitan pengangkutan awam kita. Dilihat dalam bajet ini tidak ada penjelasan khususnya dasar pengangkutan awam yang kita perlu lihat juga di luar bandar. Di kawasan luar bandar, maksud saya di daerah C, di Bali dan sebagainya. Pengguna kita di sana, mereka melihat bahawa dulunya ada pengangkutan bas mara, ya. Sekarang ni kekerapannya pun dah dikurangkan dan ketika ada waktu-waktunya dia tidak dikhidmat oleh servis-servis kita ni lah, termasuk bawah MARA itu sendiri, ya, dan lain-lain agensi lah. Mohon untuk Bangi juga menyentuh berkaitan dengan pengangkutan awam di luar bandar ni. Terima kasih. Ya, terima kasih Sik. Ya, tolong masukkan dalam ucapan saya juga. Dan berkenaan dengan ini, saya tadi katakan bahawa kami mendapat makluman bahawa satu lebuh raya yang sepatutnya dibina dalam kawasan saya iaitu lebuh raya Putrajaya Bangi telah ditunda sementara pihak kerajaan melihat semula pelan pengangkutan awam Lembah Kelang yang akan dibentangkan dalam RMK yang ke-13. Jadi saya berharap juga mungkin pelan pengangkutan awam untuk di luar bandar, di luar Lembah Kelang juga dimasukkan sekali. Seterusnya saya ingin pergi kepada pendidikan khas. Puan Speaker, bulan lepas saya telah membuat lawatan ke Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang PKIK yang terletak dalam Bandar Kajang. PKIK ini ada banyak program yang memberi didikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas seperti sokongan kepada pendidikan formal. Saya lihat sendiri, Puan Speaker, komitmen para pengajar dan sukarelawan PKIK ini yang sudah berbakti untuk masyarakat di Kajang untuk sekian lama. Namun mereka juga menghadapi pelbagai cabaran sebab mereka ada pusat, Puan Speaker, tetapi dan mereka ada kemudahan, tetapi untuk mengembangkan khidmat mereka perlu dana yang lebih sebab sekarang ini memang ada kekangan. Dan kita juga perlu lebih banyak kelas pendidikan khas di sekolah-sekolah, terutama sekali di tempat yang padat dan pesat membangun seperti Parlimen Bangi. Kita juga perlukan lebih banyak pusat yang dapat memberi sokongan kepada pendidikan khas formal di sekolah seperti PKIK yang saya maklumkan tadi. Dalam belanjawan 2025 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diumumkan 10 juta untuk membantu sekolah autistik swasta yang berdaftar. Saya cadangkan juga peruntukan khas diberikan kepada pusat seperti PKIK di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat supaya mereka dapat memberi sokongan kepada pendidikan formal kita. Anak-anak kita adalah anugerah Allah SWT, Puan Speaker. Anak-anak kita akan mewarisi komuniti kita, negeri kita, negara kita. Maka kita harus memberi sokongan kepada segala usaha untuk mengembangkan potensi anak-anak kita. Akhir sekali berkenaan dengan isu-isu tempatan. Saya ingin sentuh beberapa isu tempatan. Pertama, saya dah banyak kali cakap perkara ini, Parlimen Bangi perlu lebih banyak sekolah. Tetapi pada masa yang sama, sekolah-sekolah yang sedia ada pun perlu diberi dana tambahan untuk dibaik pulih dan juga ditambah baik bagi menampung pertambahan penduduk. Kalau kita tak boleh bina sekolah baru, Puan Speaker, sekurang-kurangnya kita naik taraf dan sokong sekolah sedia ada. Kedua, saya berharap pihak Kementerian Kesihatan melihat semula klinik-klinik kesihatan dan klinik desa yang ada dalam Parlimen Bangi kerana banyak di antara klinik-klinik ini yang memerlukan dana tambahan juga untuk menambah baik dan menampung pertambahan penduduk. Sikit lagi, 1 minit lagi
Puan Speaker. Sila gulung. Ya, ketiga mengenai mitigasi banjir. Saya sambut baik pengumuman mengenai rancangan tebatan banjir Sungai Langat RTB Fasa 2. Terdapat juga beberapa projek tebatan banjir termasuklah di Bangi Lama. Namun saya berharap bahawa 150 juta yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk JPS dan PBT yang akan disalurkan untuk pembersihan longkang dan pengurikan sungai juga disalurkan ke kawasan parlimen saya. Akhir sekali Puan Speaker, saya berbalik kepada anekdot yang saya kongsikan tadi tentang anak yang tak pernah terima cermin mata sebelum ini. Dalam dunia yang sempurna, anak itu tidak perlu menunggu ahli parlimen untuk bagi dia pakaikan di cermin mata. Tetapi negara ini bukanlah negara utopia dan kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna. Sebab itu, kita yang dianugerahkan dengan sedikit kuasa dan diamanahkan dengan tanggungjawab ini, kita gunalah ruang dan peluang yang ada untuk buat yang terbaik bagi tanah air yang tercinta ini, Puan Speaker. Sekian, terima kasih. Bangi mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Saya jemput Puan Yang Speaker, Berhormat Kotak Baru. sebelum kita teruskan, saya ada peraturan mesyuarat 36.4 adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan biadab atau membuat pernyataan yang seksis, dan juga 36.12 mengelirukan Dewan. Yang Berhormat sudah hantar usul kan? Ya, pada Yang hari Berhormat sudah hantar usul. Jadi pada hari Isnin, Hulu Terengganu telah mengeluarkan pernyataan bukan pundek di dalam Dewan ini, dan dia telah direkodkan dalam handset. Dan juga pada hari yang sama, Yang Berhormat Kampar, saya tahu Yang Berhormat Kampar sudah menghantar usul kepada Jadi Speaker. saya nak tahu apa Jadi keputusan. Speaker sedang menunggu penjelasan daripada Yang Berhormat Alor-Setar dan Hulu Terengganu. Jadi tunggu keputusannya. Okey, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Kotak Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Sebelum saya memulakan perbahasan saya mengalu-alukan bagi pihak Yang Berhormat Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru mengalu-alukan keadaan guru-guru dan pelajar-pelajar di sekolah kebangsaan selama Kedah selama 50 orang, iaitu daripada Parlimen Kota Baru. Dan yang keduanya agak istimewa sikit. Saya mohon mengalu-alukan kehadiran rakyat saya daripada pimpinan DUN Kota Lama dalam Parlimen Kota Baru, khususnya pemimpin wanita. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya memulakan perbahasan saya pada pagi ini, tengah hari ini, dengan mengucapkan terima kasih di atas peluang diberikan untuk sama-sama saya membahaskan Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan Jumaat lepas, bajet ketiga bagi Yang Amat Berhormat Tambun yang bertajuk Belanjawan 2025 membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. Memang begitulah Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Setiap Menteri Keuangan bila bentang bajet dia akan bentang dan dia akan isytiharkan yang terbaik pada masanya, kerana belum tentu Menteri Keuangan yang sama akan ada peluang ataupun boleh membentang bajet pada tahun hadapan. Itulah dia mengisytiharkan. Tuan Yang Dipertua, kita melihat bahawa bajet 2025 ini kelihatannya nampak sebagai satu pencapaian dan kedudukan positif ekonomi yang memberangsangkan kita berdasarkan petunjuk-petunjuk yang banyak telah dihuraikan oleh para pembahas kita sebelum ini. Antaranya dikatakan pertumbuhan ekonomi suku kedua tahun ini sebanyak 5.9% ketimbang 4.2 pada suku sebelumnya. Kadar pengangguran dikatakan menurun kepada 3.2, kadar inflasi tahun ini turun kepada 1.9%. Saya sebenarnya tidak berhasrat untuk membahaskan perkara-perkara yang telah dibahaskan terutamanya oleh rakan-rakan saya Yang Berhormat Larut dan juga Yang Berhormat Paguh serta yang lain-lainnya sebelum ini. Saya ingin memetik satu tajuk di dalam perbahasan ini, iaitu hasrat kerajaan yang mana saya bersangka baik, Perikatan Nasional bersangka baik, kononnya komitmen kerajaan untuk mengurangkan jumlah hutang baru
Sejak 3 tahun kebelakangan ini, 2023 93 bilion, 2024 85 bilion, 2025 disasarkan 80 bilion, dan begitulah juga sasaran MOF mengurangkan nisbah hutang KDNK daripada 64% kepada 60% dalam masa 5 tahun. Yang berhormat Tuan Dipertua, mengikut rekod sehingga Jun 2024, hutang kerajaan persekutuan telah mencecah 1.22 trilion dan mengikut laporan Ketua Audit Negara, hutang kerajaan persekutuan pada tahun 2023 adalah 1.175 trilion. Seperti mana semasa menjadi pembangkang dulu, dalam isu keberhutangan kerajaan ini, kerajaan Madani yang menjadi kerajaan pada hari ini nampaknya masih lagi menyalahkan kerajaan lepas sebagai beban hutang yang kononnya terpaksa diwarisi oleh mereka. Mereka perlu mengambil langkah-langkah yang tidak popular kononnya atau memeritkan bagi mengatasi kesan ini. Saya percaya bahawa naratif ini tidak wajar, malah tidak adil, melainkan hutang-hutang kerajaan lepas itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang salah, yang tidak perlu ataupun tidak menyumbang kepada negara. Saya ingin memetik satu pandangan pensyarah kanan ekonomi di Fakulti Ekonomi Universiti Malaya, Dr. Goh Lim Tai, yang mengatakan pertambahan hutang Malaysia sepanjang beberapa tahun yang lepas adalah kesan langsung daripada wabak COVID-19 serta usaha kerajaan untuk menyokong ekonomi negara melalui intervensi fiskal yang amat diperlukan. Rekod menunjukkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah memperuntukkan sebanyak 322.5 bilion pada tahun 2020 untuk pakej rancangan ekonomi seperti mana yang ditekankan oleh Paguh semalam. 100 bilion pada tahun 2021 dan 100 bilion pada tahun 2020 juga. Semuanya ini didorong oleh keperluan membiayai langkah pelindungan dan pemulihan wabak serta projek infrastruktur kritikal bagi menjamin kestabilan semasa krisis tersebut. Jadi dalam rangka untuk memelihara keadaan negara pada masa itu, dengan kata lain, kerajaan yang lalu telah berjaya melindungi asas, struktur dan potensi ekonomi negara walaupun berdepan dengan cabaran yang besar COVID-19, dan kesannya kerajaan yang ada sekarang ini dapat mewarisi satu pentadbiran yang membolehkan mereka lebih senang memacu pertumbuhan negara tanpa banyak masalah dan halangan. Yang berhormat Tuan Dipertua, saya juga ingin mempersoalkan beberapa inisiatif yang kononnya diberikan oleh kerajaan dalam belanjawan 2025 yang dilihatnya agak positif dalam usaha meningkatkan tahap kesejahteraan hidup rakyat secara langsung, membantu menjana perkembangan ekonomi. Banyak disebutkan antara contoh 13 bilion sumbangan tunai rahmah, bonus RM50 kepada penjawat awam, gaji minimum 1,700, 870 juta untuk rancangan makanan tambahan RMT melibatkan 860,000 murid. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan khususnya melalui Kementerian Pendidikan adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapa Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Jadi inilah kita harap di atas kertas semua inisiatif ini kita alu-alukan dan kita sambut baik. Namun macam biasalah Yang Berhormat Tuan Dipertua, dasar-dasar dan juga niat baik yang dirancang dan diumumkan, timbul isu kecekapan pelaksanaan, penyampaian kepada golongan sasar dan juga ketirisan yang sentiasa menjadi isu yang sangat-sangat kritikal. Ini bagi memastikan langkah ini benar-benar memberi manfaat dan
kesan yang diharapkan. Kita harap kerajaan bukan sekadar melaungkan slogan atau janji-janji semata, tapi perlu dilaksanakan. Yang Berhormat Tuan Ketua, saya masuk kepada isu yang lain dalam perbahasan saya. Yang pertamanya, saya ingin menyentuh mengenai satu isu yang berlaku di jabatan kerajaan yang penting yang menjaga pintu masuk kerajaan, iaitu Jabatan Immigration, yang mana baru-baru ini SPRM telah menangkap lebih daripada 60 orang, yang mana 50 orang daripadanya adalah pegawai pelbagai pangkat di Jabatan Immigration yang telah melakukan satu tindakan yang dipanggil counter setting ataupun melepaskan pendatang asing masuk melalui laluan-laluan tertentu. Beberapa orang yang telah ditangkap ini dirampas duit daripada mereka beratus-ratus ribu yang hanya diletak di bawah katil Timbalan Menteri KDN. Soalan saya yang pertama, apakah tindakan yang telah diambil ke atas pegawai-pegawai berkenaan jika dituduh di bawah undang-undang mana? Yang kedua, berapakah jumlah kemasukan? Ini soalan yang saya tanya kepada menteri dulu, belum dapat jawapan. Berapakah jumlah kemasukan warga asing secara sah ya? Mulai Januari 2023 sehingga September 2024. Dan yang penting, berapa orang yang didapati dikesan overstay, tidak keluar apabila sampai tempoh mereka perlu meninggalkan negara ini. Berapa juta yang ada masih berada dalam negara ini. Yang ketiganya, saya ingin bertanya, adakah Kementerian Dalam Negeri khususnya bercadang untuk mewujudkan satu skim yang dinamakan informer, pemberi maklumat di kalangan pegawai-pegawai di dalam Jabatan Immigration, di kalangan orang awam, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Custom. Di bawah Customs Act ada Protection of Informer. Dia menerima maklumat daripada informer dan diberikan saguhati, dan informer ini dilindungi. Saya harap dalam hal pendatang asing ini juga kita harap kerajaan memikirkan perkara mengenai informer ini untuk membantu kerajaan. Polis ataupun immigration tidak berada di kampung. Yang berada di kampung adalah rakyat. Mereka tahu siapa yang menyewa di sebelah rumah mereka. Pendatang asing yang tidak ada pas masuk dan sebagainya boleh berniaga pula di dalam masyarakat di tempat-tempat tertentu. Hanya rakyat saya yang tahu. Perlu ada skim informan. Yang kedua, saya ingin menyentuh mengenai isu GISBH yang baru-baru ini telah timbul menjadi isu yang hangat dalam negara kita. Dan semalam 23 hari bulan 10, 22 individu termasuk CEO GISBH didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 130V Kanun Keseksaan, dikatakan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang, kumpulan GISBH ini. Soalan yang saya nak tanyakan ialah, apakah kesalahan yang dikatakan dilakukan oleh mereka, tuduhannya apa kumpulan jenayah terancang ini dan apa jenayah terancang yang mereka lakukan. Dan yang keduanya, sebagaimana Jelutong tak ada di sini, semalam dia menyentuh mengenai SOSMA. Dia tak bersetuju dengan SOSMA. Saya nak tanya pendirian kerajaan sekarang ini. Satu masa dulu, Jelutong tak? Ada, okey. Saya ucap tahniah, tak setuju dengan SOSMA. Tapi apa tindakan Jelutong untuk menentang SOSMA yang dianggap draconian law, undang-undang yang zalim? Bagi kami Perikatan Nasional, secara rasional kami menerima SOSMA, tapi yang kami tak terima penyalahgunaan SOSMA, termasuklah terhadap GISBH. Ya. Sahabat saya bersetuju dengan pandangan. Ya. Saya akan menentang sebagai backbencher. Kalau boleh pada masa sekarang, saya akan menawarkan perkhidmatan saya untuk membela mereka. Hanya Jelutong seorang saja yang berani di sini. Tiger Jelutong. Ya, tahniah. Kalau diperlukan, saya sedia memberi perkhidmatan percuma untuk membela mereka. Begitu juga atas hasutan Jelutong. Dulu dalam manifesto kata draconian law, tetapi sekarang ni digunakan termasuklah terhadap Paguh dan juga beberapa orang pemimpin pembangkang di peringkat kerajaan, walaupun membuat pelbagai hasutan, tak ada setakat ini dihadapkan ke mahkamah. Saya juga ingin menyentuh, Ya Berhormat Tuan Yang di-Pertua,
malangnya menteri kementerian yang saya nak sentuh ni tak ada sini. Saya ucap tahniah kepada Papar, seorang wakil menteri dan juga Lenggong. Timbalan menteri saya ada. Oh ada ni, Hang Tuah Jaya ada. Yang lain itu kosong. Wahai rakyat Malaysia sekalian. Arah, kosong. Tahniah Papar, mewakili semua kabinet yang ada dan juga Lenggong dan Hang Tuah. Kenapa berlaku begini, Yang Berhormat? Wapun citau. Jelutong. Sila ambil tindakan lah. Apa ni? Front bench dan juga back bencher tak ada orang. Lebih ramai pembangkang lagi. Mau di kah? Belah bagian. Okey, saya nak menyentuh mengenai satu skim pendidikan yang dinamakan CLP, Certificate in Legal Practice. Yang mana CLP ini adalah satu pengajian yang dikenakan kepada graduan daripada luar negara, daripada UK, Australia dan sebagainya, yang mereka dapat degree undang-undang daripada luar negara, balik ke Malaysia untuk membolehkan mereka praktis menjadi seorang peguam. Mereka perlu melalui satu kursus yang dinamakan Certificate in Legal Practice, CLP. Saya nak bertanya kerajaan, CLP ini telah dilancarkan 40 tahun yang lalu, iaitu tahun 1984, yang dikenalikan oleh satu lembaga yang dipanggil Legal Profession Qualifying Board, LPQB. Saya nak tanya, apakah kerajaan sekarang ini berpuas hati dengan pengendalian CLP oleh LPQB ini, memandangkan yang paling besar yang dihadapi oleh rakyat dan juga pelajar-pelajar ialah passing rate ataupun kadar kelulusan yang cukup rendah, sekadar sekitar 10 sehingga 20% saja dikatakan. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap LPQB ini? Adakah berpuas hati? Kalau tak puas hati, apakah tindakan yang ingin diambil oleh kerajaan terhadap perkara ini? Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, satu lagi isu yang saya nak sebutkan ialah satu perkataan yang baru bagi setengah-setengah pihak rakyat Malaysia, iaitu yang dipanggil addendum. Bukan pabedum, Jelutong, addendum, lebih kurang. Addendum ini dari segi legalnya disebut sebagai, dengan izin, an addition to a completed written document. Most commonly, this is a proposed change or explanation dalam apa-apa ni. Dengan kata lain, satu penambahan kepada satu-satu dokumen yang telah komplit, yang telah siap. Sama ada sebagai satu pindaan atau change ataupun explanation, penjelasan. Di dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 42, satu peruntukan yang bertajuk kuasa pengampunan, yang mana dalam fasa 1 perkara 42 berbunyi, Yang di-Pertua Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau Tuan Yang di-Pertua Negeri bagi sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan juga lega hukum berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di dalam negerinya. Kita semua sedia maklum bahawa proses pengampunan bagi mereka yang menjadi banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara adalah bukan perkara baru dalam negara kita. Termasuklah pada tahun 2018, Yang di-Pertua Agong ke-15 telah memberikan pengampunan kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara pada masa itu, tetapi beliau dilepaskan sebaik saja menerima pengampunan. Dan biasanya, Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, dalam perlembagaan pun ada perkara 48, kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Seseorang banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara, apabila mereka keluar daripada penjara, sama ada selepas menyelesaikan hukuman yang dikenakan ataupun diampun. Perkara 48 menyatakan bahawa mereka tidak boleh bertanding selama 5 tahun di mana-mana kursi, sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tetapi mereka yang seseorang yang telah dilepaskan, diampun pada tahun 2018, apabila keluar saja daripada penjara,
telah boleh bertanding dalam pilihan raya kecil pula. Jadi boleh jadi ada addendum di sini. Walaupun dia sepatutnya tidak boleh bertanding, saya merujuk kepada artikel Tun Hamid Mohamad yang mengatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang ada peruntukannya adalah dipanggil pengampunan bebas. Ampun bebas. Tetapi dalam kes yang berlaku pada tahun 2018 ini dikatakan ada satu perkara yang disebut pengampunan penuh. Pengampunan penuh tidak ada dalam perlembagaan, ia ada pengampunan bebas. Bila pengampunan bebas, dia tak boleh bertanding 5 tahun. Tapi boleh jadi kerana ada pengampunan penuh, maka individu berkenaan boleh bertanding serta-merta dengan satu orang ahli parlimen letak jawatan dan beliau bertanding, menang, duduk di dalam dewan ini. Jadi boleh jadi pada tahun 2018 pun satu addendum. Yang saya nak bangkitkan satu proses pengampunan yang dilakukan baru-baru ini oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16, iaitu Yang di-Pertuan Agong yang lalu, yang telah mendengar satu rayuan pengampunan oleh seorang tokoh negara yang menjalani hukuman. Beliau telah diberikan pengurangan tempoh penjara dan juga tempoh dendanya telah diberikan, sama ada ianya pengampunan ataupun lega hukum, maknanya dia dilegakan hukuman, tidak perlu bayar denda dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini timbul apabila orang nombor 2 dalam negara kita telah membuat satu affidavit untuk menyokong permohonan pemimpin tersebut yang kebetulannya daripada parti beliau, membuat satu affidavit mengatakan bahawa beliau melihat dan ditunjukkan oleh seorang pemimpin parti beliau juga yang kebetulan juga seorang menteri, bahawa pada masa proses pengampunan itu Yang di-Pertuan Agong itu telah memasukkan satu addendum, iaitu orang ini atau peraturan Timbalan Speaker, peraturan diberikan tahanan rumah, peraturan tahanan dalam rumah. Jadi saya Timbalan Speaker 368. Sekejap. 368. Saya ingin peraturan Dewan Kota Baru. Point of order. Seseorang ahli Dewan apabila membahaskan rang undang-undang tidak boleh membangkitkan peruntukan 368 kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya tak persoalkan Seri Paduka, saya persoalkan orang lain. Kota Baru tadi merujuk kepada Kota Baru saya bantah. Saya tidak pernah mempersoalkan merujuk kepada tindakan Yang di-Pertuan Agong. Saya mempersoalkan orang yang membuat affidavit. Yang berhormat, Kota Baru merujuk kepada perkara yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang membuat 2 affidavit. Kota Baru, you are a lawyer. Mengatakan bahawa tak betul. Kota Baru, you are a lawyer. Bahawa seorang pemimpin yang ada dalam Kota Baru Dewan ini juga. Kota Baru menunjukkan kepada beliau. Kota Baru jangan berani mempersoalkan kelakuan Yang di-Pertuan Agong. Dalam rumah perlu diberikan kepada banduan yang meminta pengampunan ini. Saya ingin tahu bahawa adakah perkara ini wujud. Tak mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga para menteri yang ada di dalam Dewan ini tidak mengetahui wujud atau tidak addendum ini. Kota Baru, rakyat Malaysia mahu tahu. Kota Baru berulang kali merujuk kepada kelakuan Yang di-Pertuan Agong. Addendum ini. Dan yang penting lagi ialah, tolong tarik balik. Saya nak memetik satu petikan di dalam Yang Berhormat Kota Baru. Saya akan landing. Satu petikan dalam ucapan, sepatutnya ucapan Kota Baru merujuk kepada kelakuan Yang di-Pertuan Agong pada butiran 255 yang berbunyi kerajaan akan menggubal Akta Baru, Kota Baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah. Kota Baru, Yang berhormat seorang peguam untuk kesalahan tertentu. Jangan merujuk kepada sifat kelakuan Yang di-Pertuan Agong yang dianggap bersesuaian. Nasihatkan Yang berhormat di sebelah sana atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan. Jangan berani pertikaikan kelakuan Yang di-Pertuan Agong dan dipantau oleh pegawai penjara. Saya telah dibenarkan oleh Timbalan Speaker yang mempengurusi Yang Berhormat
Kota Baru, saya tidak benarkan untuk menyebut mana-mana kelakuan atau keputusan Saya tak sebut. Agong. Tapi faktanya perlu sebut itu berlaku pada masa itu. No, tarik balik. Tindakan Itu merujuk kepada perbuatan dia. Itu merujuk pada kuasa yang di-Pertuan Agong. Fakta FADB Jadi, yang keluarkan. Takkan saya nak sebut siapa? Ni lawyer tak faham ni. Pengampunan Apa tak saya faham? nak sebut siapa? Nak sebut Kamu yang tak faham. Pengampunan nak kena sebut. Ya, you are a lawyer. From which school of law? Itu boleh belajar lagi Julitung. Belajar tak habis. Ahli-ahli yang berhormat, Boleh report lah, boleh report. Boleh report. And then check. ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, saya tidak membenarkan Yang Berhormat Kota Baru untuk sebut keputusan atau kelakuan yang itu Agong. Jadi tak apa, saya rasa masa pun sudah tamat. Masa pun sudah tamat, apa-apa yang disebut tadi pun Menteri akan jawab selepas ini. Jadi saya tamatkan. Ya, sila duduk Yang Berhormat Kota Baru. Saya jemput Yang Berhormat Selayang untuk. Yang Berhormat, maknanya point of order yang dibangkit itu tak berkenan dan tiada pelanggaran. Berkenaan. Ya. Berkenaan, beluran. Saya sudah kata saya tidak membenarkan. Ya, dia ingat parlimen ni dia punya seorang ke? Boleh gaduh-gaduh macam tu. Ada undang-undang lah, ikut parlimen, ikut undang-undang. Ya, itu ikut undang-undang lah. You are illegal. Tak betul. Illegal lah, what you say is illegal lah. According to law.